Sebelum saya menerangkan berkaitan solusi dan juga kesan daripada permasalahan rumah tangga, saya ingin menerangkan sedikit berkaitan dengan pengertian permasalahan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga ini ada kalanya berpunca daripada masalah politik, ekonomi, sosial, akhlak dan sebagainya. Masalah-masalah ini sering bercampur bau antara satu sama lain. Ini berlaku kerana pengaruh sosial yang banyak dan berkumpulnya pengaruh-pengaruh tersebut dengan perkara lain sehingga berlakunya masalah dalam rumah tangga. Jalan keluar setiap masalah sukar diterima kerana beberapa sebab. Ada kalanya kerana kurangnya pengalaman dan lemahnya pemikiran manusia, pengaruh yang sangat kuat seperti penjajahan dan keterikatan dengan perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dicari jalan keluarnya dalam waktu yang terdekat. Masalah tersembunyi atau masa depannya dipenuhi dengan pelbagai masalah yang banyak. Setiap masalah yang dialami pasti ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan adanya masalah tanpa memberi jalan penyelesaian, sebab Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya dan tidak membiarkan menderita dan kebingungan. Masalah yang dihadapi oleh manusia merupakan salah satu bentuk ujian dan cubaan di dunia, di mana hal itu boleh melatihnya untuk menjadi khalifah, di samping melihat sejauh mana mereka boleh menerima jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan berbagai masalah. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Seterusnya, saya ingin menerangkan berkaitan solusi iaitu cara menyelesaikan konflik rumah tangga menurut Islam. Yang pertama, menyelesaikannya dengan kasih sayang. Dalam Islam telah mengajar umatnya untuk menyebarkan sikap kasih sayang terhadap orang sekeliling dan juga pasangan dalam rumah tangga. Apabila terjadinya pergaduhan, setiap pasangan mestilah memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah dengan penuh kasih sayang. Tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan pertengkaran, namun boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang boleh memujuk hati pasangan. Cara ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang dengan keluarganya. Dalam surah Al-Imran ayat 159 telah disebut, "Maka berkat rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Seterusnya, solusi yang kedua adalah saling memberi nasihat dengan lemah lembut. Apabila berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga, kedua-dua pihak sering merasakan dirinya benar dan sering menyalahkan pasangan. Namun, tanpa kita sedari, sikap mementingkan diri sendiri akan menjadikan situasi semakin runyam dan semakin keruh. Maka dengan itu, setiap pasangan mestilah menggunakan pendekatan yang lebih lembut seperti meminta pasangan duduk berbincang sambil memberi nasihat sehingga selesai.
Dengan sikap saling mendengar, setiap masalah yang dihadapi dapat diatasi dan hubungan semakin harmoni tanpa pertengkaran dan juga pergaduhan. Seterusnya, solusi yang ketiga iaitu saling memaafkan antara satu sama lain. Setiap pasangan sering bersikap keras kepala sehingga tidak ada yang mahu meminta maaf terlebih dahulu. Apabila setiap pasangan sering mengamalkan sikap ini secara berterusan, masalah yang dihadapi tidak akan selesai dengan waktu yang terdekat. Namun, masalah yang dihadapi semakin keruh dan semakin berpanjangan. Di dunia ini, manusia tiada seorang pun yang sempurna sehingga tidak melakukan kesalahan. Dengan meminta maaf, tidak sedikit pun menjatuhkan harga diri kalian. Malah, ianya akan menunjukkan diri kalian terlihat lebih dewasa dalam rumah tangga atau di mana jua berada. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang saling memaafkan seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 263, iaitu perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Solusi yang seterusnya iaitu menjaga komunikasi dan saling percaya. Menjaga komunikasi dan saling percaya merupakan salah satu cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Perkara ini merupakan fondasi dari kekuatan sebuah hubungan. Komunikasi yang berkesan dapat mengelakkan kesalahfahaman dalam rumah tangga, tidak kira perkara kecil ataupun perkara besar yang berlaku. Jika wujudnya sikap saling percaya, maka setiap sangkaan buruk dapat dihindari sehingga tidak berlakunya pergaduhan ataupun masalah dalam rumah tangga. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, iaitu, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka kerana sesungguhnya sebahagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Mengendalikan emosi merupakan salah satu solusi dalam permasalahan rumah tangga. Dalam sebuah hubungan pernikahan, terkadang emosi pasangan tidak semestinya stabil. Ada kalanya stres, lebih-lebih lagi berlakunya konflik dalam rumah tangga sehingga boleh menyebabkan pertengkaran setiap hari. Dalam mengendalikan emosi, setiap pasangan mestilah memahami perasaan diri sendiri dengan cara mencari waktu yang sesuai supaya dapat membuat perbincangan bersama pasangan dengan membicarakan perkara yang positif ataupun perkara solutif. Setiap pasangan mestilah menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang lemah lembut, yang tidak menyinggung hati perasaan pasangan anda. Seterusnya, solusi yang terakhir yang ingin saya kongsikan kepada anda semua adalah bersikap jujur. Kejujuran dalam hubungan sangat penting bagi pasangan suami isteri dalam usaha untuk memastikan keharmonian rumah tangga. Ianya seperti salah satu tiang dalam mengukuhkan rumah tangga. Jika tiada tiang ini, maka berlakulah konflik antara suami isteri dalam rumah tangga. Setiap pasangan mestilah berlaku jujur tanpa menyimpan sedikit ataupun sebarang rahsia terhadap pasangan anda agar perkara ini dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara curiga. Meskipun kejujuran yang kita nyatakan adalah pahit, sukar untuk diterima oleh setiap pasangan dan boleh memberi keterangan berbanding dengan penipuan yang akhirnya memberi kesan buruk kepada rumah tangga sehingga berlakunya cerai-berai. Seterusnya, perkara yang ingin saya sampaikan kepada anda semua dalam permasalahan rumah tangga adalah berkait rapat dengan kesan. Kesan yang ingin saya kongsikan terbagi kepada dua, iaitu kesan terhadap pasangan dan juga kesan terhadap anak-anak. Kesan terhadap pasangan. Yang pertama, emosi.
Emosi merupakan kesan yang paling ketara yang telah dirasai oleh setiap pasangan apabila mengalami masalah konflik dalam rumah tangga. Emosi juga memberi kesan tekanan yang amat buruk terhadap setiap pasangan yang melakukan pergaduhan. Emosi juga menyebabkan keadaan kemurungan dan juga tekanan yang berterusan yang telah menimbulkan masalah jiwa kepada setiap pasangan. Jika tidak dikawal, boleh menyebabkan gila atau kesan negatif yang lain terhadap pasangan yang mengalami kemurungan. Seterusnya, kesan yang kedua yang ingin saya kongsikan berkaitan dengan permasalahan rumah tangga adalah prestasi kerja yang menurun. Prestasi kerja yang menurun ini terjadi terhadap pasangan yang bekerja, sama ada suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya. Apabila berdepan dengan masalah keluarga, keadaan ini telah memberi kesan besar terhadap mereka yang bekerja. Hal ini boleh menyebabkan pasangan tersebut diberhentikan kerja oleh majikan kerana mengalami prestasi kerja yang teruk semasa menyiapkan segala dokumen atau semasa melakukan kerja di tempat kerja. Perkara ini berlaku kerana mereka yang mengalami masalah keluarga di rumah sering terbawa-bawa masalah keluarga di tempat kerja sehingga menjejaskan pekerjaan mereka ataupun pekerja yang lain. Menjejaskan kesihatan juga merupakan salah satu kesan yang dihadapi oleh setiap pasangan apabila mengalami masalah dalam rumah tangga. Hal ini terjadi kerana setiap pasangan sering merasa tertekan kerana menghadapi masalah pada setiap hari sehingga berlakunya pergaduhan atau pertengkaran. Setiap pasangan yang mengalami tekanan yang berterusan boleh mengalami masalah tekanan darah tinggi atau boleh melarat kepada masalah penyakit jantung dan juga organ lain. Jika penyakit ini dihadapi oleh pasangan anda secara berterusan tanpa mendapatkan rawatan daripada pihak hospital, boleh menyebabkan kematian ataupun kemudaratan kepada diri. Dalam permasalahan rumah tangga juga, ia memberi kesan terhadap anak. Kesan terhadap anak ini berlaku kerana ibu bapa mereka sering bergaduh ataupun bertengkar di hadapan mereka semasa di rumah maupun mereka mendengar pertengkaran tersebut. Yang pertama adalah emosi mereka akan tercalar. Anak tersebut akan mengalami emosi kerana tidak mendapat hak yang sepatutnya seperti mendapat kasih sayang ataupun perhatian seperti anak yang lain bersama keluarganya. Segala kata cacian ataupun perlakuan ketika ibu bapa mereka bergaduh, ia menyebabkan anak akan mengalami trauma ataupun tantrum, tidak kira semasa di rumah, di sekolah ataupun di luar tempat kejadian. Kesan daripada ini akan menjadikan anak berasa antisosial dan juga kerap menjauhkan diri daripada orang sekeliling. Selain daripada itu, dia juga tidak merasakan persekitaran yang normal serta tidak mahu disayangi oleh orang sekeliling kerana dia berasa khawatir untuk diabaikan. Kesan terhadap anak yang kedua yang ingin saya kongsikan apabila ibu bapa mereka sering mengalami permasalahan dalam rumah tangga adalah anak tersebut tidak menikmati kehidupan yang bahagia. Apabila ibu bapa sering bergaduh, anak-anak tidak akan mendapat perhatian kerana ibu bapa tiada masa untuk meluangkan waktu bersama. Contohnya seperti bersiar-siar, bercuti, berkelah dan juga sebagainya. Hal ini akan menyebabkan anak terbentuk menjadi dewasa lebih awal sebelum usia mereka. Apatah lagi, anak-anak tersebut sering ditinggalkan dan juga dilatih dari awal untuk menguruskan diri sendiri tanpa sokongan daripada keluarga. Seperti yang kita tahu, perkahwinan menurut syariat Islam mempunyai matlamat untuk mewujudkan suasana bahagia
Kebahagiaan ini dapat dicapai sekiranya pasangan suami isteri tersebut dapat memainkan peranan masing-masing berdasarkan garis panduan yang telah diperuntukkan oleh syarak. Namun begitu, konflik rumah tangga kadang-kala berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, iaitu faktor dalaman dan luaran. Hal ini menyebabkan syariah Islam menyediakan beberapa langkah penyelesaian terhadap konflik rumah tangga. Penceraian amat tidak digalakkan dan merupakan langkah terakhir penyelesaian dalam konflik rumah tangga. Kesimpulannya, keganasan rumah tangga seperti ini biasanya disebabkan dan dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Pemangsa akan mengancam pasangan secara fizikal dan mental, cukup untuk membuat pasangan merasa tertekan dan terkesan. Sekiranya keganasan rumah tangga ini tidak dibendung dan diselesaikan, masalah ini akan memberi kesan kepada anak-anak, isteri, suami dan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan menghilangkan sikap cinta, toleransi dan penghormatan terhadap keluarga dan manusia.